Kita mau lagi dalam bicara agro. Kali ini kita nampak ikan kurang selera nak makan. Oke. Kita nampak ada baki dedak tu yang saya bagi. Yang ini jelas nampak ikan kurang selera nak makan. Kalau biasanya kita tengok berhati bagi ikan makan dengan selera, tapi kali ini kurang. Jadi ini kita nak buat pembetulan. Antara pembetulannya adalah cuci filter dan juga kita kena tukar air sedikit, 30% daripada kuantiti air yang ada. Okey, antara sebab yang saya nampak boleh kita perhati ni, bila dia kurang selera ni, antaranya kita tengok, okey, air pun dah kurang jernih ataupun mungkin banyak dengan sisa pepejal, bertukar warna dedak. Jadi mungkin dia kesan lah. Jadi dia kurang nampak kurang aktif sikit. Jadi kurang aktif. Jadi yang ini kita kena tukar air lah. Yang ini nampak kena buat pembetulan dengan segera. Kalau tidak lagi lama dia tak kurang selera, lagi lambat dia makan, lagi melambat besar lah. Okay, ni jelas. Mungkin tak semua yang aktif. Biasa di waktu pagi ni saya bagi dengan kuantiti yang kiraan saya, sepatutnya ikan makan dengan selera lah. Okay, jadi kita adjust dengan buat pembetulan. Nampak. Dan banyak buih-buih buih-buih. Itu adalah petanda lah. Seperti saya sebut dalam video sebelum ni, buih-buih adalah antara petanda yang perlu kita buat perhatian, dan juga kita berhati-hati, dan juga kita perlu buat pembetulan. Jom kita tukar air. Okey, mula-mula kita kena buang air. Untuk stokok daripada tangki utama. Lepas tu kita buka outlet daripada filter. Kita keluarkan air dulu. Tengok berkeladak. Nampak berkeladak. Sisa. Ini sebab bila saya guna pump aerator dalam air, pump tu dia pump dengan kuat, menyebabkan sisa-sisa najis dalam tangki utama ni dia hancur kecil, jadi parafis kita jadi nampak berkeladak halus. Basuh dulu. Sebelum kita keluar, kita basuh dulu supaya tak ada keladak tu berada kat luar. Keluarkan babah yang atas. Ini batu jolek. Ini saya letak batu untuk ni. Sepan lah.
Okey, kita dah cuci kita. Sekarang kita nak buang air di tangki utama. Yang nampak tu, tangki utama tu warnanya tak berapa cantik, berkelodak. Untuk makanan terapung tak habis tadi. Jadi kita buang. Kita buka bawah ni, bawah biru tu. Okay. Kita keluarkan 30% daripada air. Okey, dah turun 30%. Kita berhentilah, kita masuk air baru. Okey, sekarang ni kita tengok air tu dah penuh pada paras kita nak. Kita stop air. Kita kembali kepada kita. Okey, sekarang ni kita pasang balik bahan dia, span dan sebagainya. Okey, kita dah masuk ni. Kita lepaskan balik air tangki biar dia gerak masuk dalam kita. Okey, kita tengok air pati masuk. Anda boleh nampak bila air masuk dalam ni, air tangki paras dia surut ataupun susut nampak pada kita punya valve tu. Sepatutnya valve tu dia ngam tenggelam sikit lagi pada tu. Jadi menyebabkan dia paras air dalam tangki sana sama dengan paras air ni. Sekarang ni dia macam slow, dia stop. Jadi kita dah tambah air di sana. Anda tengok saya tambah sana ni, dia akan bergerak keluar. Sekarang ni paras tak sama. Okay, bila paras sana rendah, air sini rendah, paras yang sama, jadi dia tak keluar. Kita tengok pada corong Ada tengok corong ni. Sekarang ni air tak mengalir sebab paras sama, jadi saya tambahkan air dekat tangki utama. Tambah sehingga dia mengalir keluar. Okay, sekarang ni air bergerak mengalir. Nampak saya letak daun tu sebagai penanda lah untuk air bergerak.
Okey, sekarang ini dia dah mula bergerak tapi belum laju. Jadi paras air kita tambah sikit lagi dekat tangki utama. Okey, sekarang ni dia ada pada paras optimum lah pergerakan dia. Air ni dah optimum. Aliran dia dah laju. Jadi tangki utama kita tahulah berapa paras yang dikenaki. Okay, kita tengok pada paras pada tangki utama keadaan air. Okay, ini keadaan air yang kita baru tukar tadi sebanyak 30%. Nampak daripada asal air warnanya agak kekuningan. Sekarang ni walaupun dia masih ada kuning, sebab kita tukar 30% saja, kita tak tukar semua, tapi di segi sisa pepejahannya dia yang terlarut dapat dikurangkan lah. Jadi dan kita puasakan dia. Kalau yang ni saya buat pagi, saya puasakan sampai petang lah. Jadi kita bagi makanan 2 waktu petang supaya dia selesa dengan air baru. Jadi ikan puasakan dulu sementara dia selesa. Lepas tu saya biasanya puasakan lebih kurang dalam 6 jam lah. Jadi saya bagi pagi. Makanan saya dah bagi tadi pagi, awal pagi dia tak nak makan, jadi saya puasakan sehingga makanan waktu petang lah, pukul 6 petang. Jadi lebih kurang 6 jam lebih ke atas lah. Itu saya buat lah. Tapi kita jangan bagi makanan banyak, kita bagi sikit-sikit dulu. Kita tengok keadaan ikan. Setiap kali kita buat penungkaran air atau penambahan air, kita masukkan semula probiotik kita supaya dapat membekam semula bakteria. Bakteria baik. Yang ini saya menggunakan probiotik dalam bentuk serbuk. Dalam bentuk kapsul. Saya guna 2 biji untuk 1 biji untuk 100 liter air. Sebab aku saya larut lalu ni untuk dapatkan apa ni, kisah yang baik lah. Jam ke-10 selepas beberapa jam tukar air, kita tengok keaktifan ikan dan juga tengok keadaan air. Ikan dah kembali aktif. Nampak ikan dah berenang aktif. Itulah bila kita tengok di awal pagi tadi ada buih-buih yang agak teruk, dan saya tes air, tes warna air. Akhirnya saya buat pembetulan. Video seterusnya saya akan cerita pasal pembetulan apa yang saya buat sehingga ikan dah jadi aktif. Beberapa jam sahaja saya buat pembetulan. Roll. Sambungan video yang ini diambil waktu petang. Selepas kita pagi tadi kita buat proses pembetulan, tukar air 30%, cuci filter, ikan semakin aktif, kita beri makan.
Okey, memang ini kadar yang saya bagi satu pot ni. Kita bagi sikit-sikit dulu supaya kita tengok kerakusan dia, Okey, kalau nampak kerasukan macam tu kita boleh bagilah. Maksudnya ikan itu dah aktif dengan air yang telah dipulihkan pagi tadi. Nampak dia dah slow balik. Kerasukan tu kurang. Jadi kita relax loh. Kita tak lagi habis, kita relax loh. Jika dia bagi makan habis, kita bagi sikit lagi. Sebab dalam rawatan kita kena tengok, perhatikan dulu gelagat ikan ni. Dia dah habis, kita tambah sikit-sikit dan kemungkinan besok dia aktif balik lah. Ni pun dah aktif, cuma kerakusan tadi. Ikan tilapia ni rakus. Kalau dia bagi makan ni terus dia makan. Dia makan ni makan je. Okey. Last lah. Saya nampak tak banyak tu. Saya bagi stop sini. Dia slow. Okay, kita tengok kerakusan yang sebelah sana pula. Ada buih-buih. Seperti biasa buih-buih tu. Kena ingat itu adalah petanda sahaja. Kita tengok sekali lagi kerakusan ikan yang di set satu lagi ni. Sama juga pot sebanyak ni. Bagi sikit-sikit. Okey, nampak rakus. Okey, kita bagi lagi. Okey, nampak dah habis. Tambah lagi. Nampak dah perlahan dah. Tapi tetap masih makan lah. Masih dia mencari makan. Nampak? Dia semakin perlahan rentak dia. Masih ada sedikit. Saya stop dulu beri makan. Sama juga bila kita nampak dah perlahan tu, kita stop lah. Sebab ikan ni dalam tempoh rawatan air ya. Bukan merawat ikan, rawatan air. Jadi kita tengok selepas diberi makan, ikan dah habis makan. Tengok ini. Terus tak ada. Semuanya berada di beranda. Nak kata dasar tidak, berada bukan di permukaan. Tadi bila rakus berada di permukaan. Jadi dia berenang-renang aktif di pertengahan dia lah. Pertengahan kolam. Bila dah selesa kita nampak ada dia berenang-berenang tu. Dia tak ada duduk dalam dasar. Tapi dia tidaklah berada di permukaan. Seperti dia merakus tadi. Kalau boleh nampak. Dia ada je. Masih berenang-renang nampak tu. Ada. Tapi dia tidak menonjol ke permukaan lah. Sebab kumpulan air, oksigen dah patuhi. Sebab tu dia tak tercungap-cungap. Biasanya ikan kalau lepas makan ni tercungap-cungap. Itu kalau tu nampak sangat lah oksigen tak cukup. Cuma yang ini oksigen baik. Cuma saya tengah tunggu saya punya DO water test kit. Ada DO test kit sedang dalam perjalanan. Nanti yang itu kita buat. Kita test DO water. Berapa kadar DO-nya. Untuk link DO water tu kalau anda nak, saya letak di keterangan bawah. Tengok di pada keterangan. Dalam tu boleh tengok DO water test kit daripada Germany. Tapi saya beli dekat lokal lah, bukan di Jerman. Tapi asal Jerman. Kalau nak beli alat test kit DO water ni, sediakan duit lah RM500 ke atas. Tapi hari ni nilainya bawah daripada 100. Okey lah untuk kita test. Sebelum ni saya dah test amonia, nitrat, pH. Okey, dah ada. Lengkap cukup. Okey. Tapi DO water belum. Suhu pun saya dah test. DO water. Jadi kita tunggu.
di waktu petang selepas air dirawat. Nanti kita tengok lagi video sebelah malam, sebab kita akan buat sesi perhatian ni satu hari daripada pagi sampai ke malam, apa yang berlaku dalam set selepas air dirawat. Kita tengok pula pada suasana pada waktu malam, lebih kurang hampir 14 jam air ditukar ataupun air menjalani rawatan. Okey, clear. Tapi ikan tak nampak lah, ikan berenang-renang di tengah ataupun di dasar. Dia tak ada main di permukaan waktu malam ni. Sekarang ni waktu lebih kurang dalam jam hampir pukul 9 malam. Pukul 9 malam. Tapi kita tengok air okey, dan juga masih ada buih-buih akan kelihatan lah. Buih-buih kelihatan ni kemungkinan dalam sistem yang dibina ini apabila sisa kumbahan, sisa najis hancur halus menyebabkan dia terlarut dalam air, jadi kandungan pepejahan dalam air tinggi, dan dia juga adalah salah satu faktor di mana buih-buih terbentuk. Selain daripada kandungan garam, protein dan juga sisa pepejahan yang hancur halus. Itulah sebab rasanya buih. Tapi apa yang kita nak tengok ni adalah sepanjang sehari saya buat perhatian untuk merekod kesan daripada air kita rawat semula. Tukar air 30%, cuci filter. Petang tadi kita nampak ikan aktif, dah mulai aktif, makan dengan baik. Dan untuk malam kita tengok suasananya agak tenang. Ikan pun tak timbul ataupun tak tercungap, maksudnya kandungan oksigen tinggi dalam air. Yang tu tunggu DO water sampai, kita test Kita test berapa DO water ni. Cuma yang kali ini nampaknya proses rawatan ni berjaya lah sehingga pada satu hari ni. Sini satu hari. Sebulannya kita melihat pada suasana air. Kalau air itu yang memerlukan rawatan, kita perlu rawat lah. Rawat semula, cuci ataupun tukar 30%, cuci filter. Itulah proses yang perlu kita buat dalam menyelenggara sistem RS kita, bergantung pada situasi semasa. Ikan dah nampak nak timbul. Dia pun nak masuk video kot. Okey, kita jumpa lagi dalam Bicara Agro pada video-video akan datang. Jumpa lagi.